Okey, so hari ini kita akan berbengkel bersama Encik Saiful bin Muhammad Suib berkenaan dengan designing kreatif e-book with Canva. Okey. So untuk sebagai panduan lah kita semua peserta khusus pada hari ini, saya nak minta jasa baik tuan-puan untuk mute mikrofon sepanjang sesi lah. Tapi kalau ada sebarang soalan, boleh tulis nyatakan dekat di bahagian chat lah dalam dalam ruangan Microsoft Teams ni. Nanti saya akan tengok soalan ni dan saya akan tanya kepada speaker kita pada pagi ni lah. Soalan tu lah, kalau kata nanti masa sesi Q&A boleh on mic dan boleh bertanya terus kepada penceramah kita lah. Okey, untuk makluman juga sesi webinar ini akan direkodkan. Okey. Okey. Tuan-puan juga diminta untuk tidak share screen sepanjang presentation daripada penceramah. Dan seterusnya di penghujung sesi webinar, saya akan sharekan QR code bagi mendapatkan sijil kehadiran, dan juga borang maklum balasan daripada semua peserta. Sorry. So tanpa membuang masa, saya menjemput Encik Saiful bin Muhammad Suib, pensyarah daripada Jabatan Pelancongan dan Hospitality Politeknik Tuanku, Sergej, untuk meneruskan sesi bengkel lah. Saiful? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengar? Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat pagi diucapkan kepada semua. Terutama sekali terima kasih kepada Puan Moderator kita, Puan Siti Mariam Zainal Abidin, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta, tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini yang sudi untuk bersama-sama bagi sharing session ataupun kita buat webinar secara santai lah ya, berkaitan dengan designing creative e-book through Canva. Jadi mungkin di kalangan kita ada di kalangan kita merupakan pegawai e-pembelajaran Politeknik dan juga ada yang penyelaras di jabatan di Politeknik berkaitan dengan e-learning, di mana kita sedia tahu bahawa pada tahun ini kita ada KPI yang baru, iaitu e-book yang perlu dihasilkan oleh setiap jabatan di Politeknik. Dan juga e-book ini maksudnya setiap jabatan setiap program perlu menghasilkan 2 e-book. Dan setiap jabatan tu bergantung kepada bilangan program lah. Jadi kita juga telah diturunkan juga bajet untuk menghasilkan e-book, bajet untuk penyediaan bahan-bahan PDP dan juga e-book dan juga video lah. Kita pun ada video dan pada hari ini saya nak share sedikit berkaitan dengan designing kreatif e-book through Canva, with Canva. Okey. Dan untuk makluman, dikabarkan bahawa hari ini pihak BIPD akan mengeluarkan guideline ataupun garis panduan penyediaan e-book yang sebagai panduan kepada kita untuk menyediakan e-book, dan dipahamkan juga ya, sebenarnya e-book ni garis panduan tersebut saya dah lihat sedikit lah, di mana kita akan ada 2 jenis e-book, e-book berkaitan dengan academic writing dan creative e-book. Jadi pada hari ini saya nak bercerita tentang kreatif e-book lah. Kalau nanti bila tuan-tuan dan puan-puan dapat panduan tersebut, kita boleh pilih sama ada kita nak hasilkan academic writing e-book ataupun kreatif e-book. Jadi ada beberapa kriteria juga ditetapkan dalam penghasilan e-book seperti dalam garis panduan tersebut. Seperti dibincangkan sebelum ini, ada kriteria dari segi bilangan perkataan yang perlu diletakkan dalam e-book, pembahagian dari segi teori dan juga tutorial ataupun latihan to be yang perlu diletakkan dalam e-book. Jadi pada ini saya nak share tentang Canva. Mungkin ada yang dah pakar tentang Canva, mungkin ada yang belum mengenali Canva lagi, tapi saya pun masih lagi dalam proses
belajar Canva, tetapi saya nak share berkaitan dengan penghasilan ibu ni melalui Canva, sebab saya dapati bahawa Canva ni lebih mudah untuk kita hasilkan e-book, lebih mudah, cepat, tetapi dia ada pro and con dia lah. Ya, ada kelemahan di sebalik apps ni. Tetapi tak apa, kita lihat dulu. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita sebagai PPPT ataupun pensyarah politeknik dan kolej komuniti, kita boleh login Canva ataupun kita boleh register Canva sebagai Canva Edu. Bang. Okay? Sebagai Canva. Okay. Dimohon kejap Puan Encik Saiful. Yeah. Dimohon peserta untuk mute mikrofonnya. Kawan-kawan ajak pergi breakfast kot. Okay. Okay, tak apa, teruskan. Okey. Baiklah, kita boleh register Canva. Kita ada keistimewaan untuk register Canva sebagai Canva Edu. Apa bezanya Canva Edu ni? Canva Edu ni lebih kurang sama dengan Canva Pro. Okey. Kalau kita register menggunakan email biasa, ya, email yang biasa, kita ada limit. Maksudnya untuk kita dapatkan design, untuk kita gunakan template yang ada dalam Canva, untuk kita pilih gambar untuk digunakan dalam Canva, ada limitasinya. Maksudnya kita tidak boleh pilih semua yang kita nak. Design-design yang mungkin, yang gambar yang terbaik, template yang paling cantik, template yang memang up to date, kita mungkin tak boleh dapatkan daripada Canva. Tetapi kita ada keistimewaan, kita tidak perlu membayar untuk mendapatkan Canva Edu. Kalau kita nak Canva Pro, kita perlu bayar, ya. Okay. Tapi Canva Edu kita tak perlu bayar. Dengan caranya kita register menggunakan email Politeknik. Email yang belakangnya ada @edu.my @ptss contohnya. Macam saya gunakan saiful@ptss.edu.my. Jadi bila email Edu ni, kita boleh dan juga layak untuk mendapatkan Canva Edu, dan kita boleh menikmati dia punya gambar template yang sama dengan Canva Pro. Okey. Jadi cara nak register, tapi saya dah register saya punya account. Cara register kita perlu sign up lah. Tuan-tuan dan puan-puan perlu sign up. Lepas tu sign up with email. Okey. Sign up with email ni tuan-tuan letak nama. Okey. Lepas tu email address tuan-tuan dan puan-puan yang ada kalau saya saiful@ptss.edu.my. Password letak apa saja password. Lepas tu get started. It's free. Okey. Cik Saiful. Ya. Ada peserta yang mention suara tak berapa jelas, tapi rasanya Cik Saiful dah guna mic yang ni nak minta feedback daripada peserta. Jawab suara daripada penceramah jelas ke tak? Tak jelas. 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 Okay, tak nak masalah. Okay. Sorry. Clear. Mungkin like internet kot. Okay. So kita boleh kita gunakan kita gunakan nama kita, email address @ptss.edu.my. Lepas tu kita letak password, kita get started. It's free. So bila kita masuk, dia akan paparkan, kita boleh pilih sama ada kita company, organisasi, kita pilih school ataupun school. Pilih school. Lepas tu dia akan bagi link untuk verify email. So dia akan hantar link ke email yang kita register, yang .edu.my. Jadi kita kena buka ni lah, email rasmi. Lepas tu kita masuklah, kita verify dan kita boleh guna. Okey. Kalau macam saya dah buat, jadi saya just log in lah, ya. Maaf, saya tanya Encik Saiful. Ya, kalau ada soalan boleh tanya terus, ya. Saya ada soalan. Ya, silakan. Okay. Dekat sini dia ada appear teacher, small business, large company, student, personal dengan charity. Teachers. Teachers, ya. Okay, terima kasih. Teachers. Kita ke rumah. Okey, lepas tu pilih teacher. Lepas tu dia akan emailkan, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat email di email rasmi. Lepas tu kita akan masuk macam biasalah.
Sekejap, saya tak boleh masuk sekarang ni. Okey, bila kita masuk, bila kita dah verify email, tuan-tuan dan puan boleh tengok dekat account setting. Okey. Dekat account setting, pergi ke billing and teams. Lepas dekat billing and teams, dekat sini, dekat paparan ni ada Canva for Education. Okey. Canva for Education, then klik register for free. So bila once dah klik di sini, jadi tuan-tuan dan puan akan boleh menikmati Canva for Education for free lah. Okey. Macam saya ada 2 members iaitu student. Kita boleh invite student juga masuk ke dalam dalam kelas kita. Contohnya ni macam dia ni macam macam CDOS ataupun macam Google Classroom lah. So kita boleh add student melalui email. Okey, lepas tu student boleh menikmati ataupun boleh menggunakan Canva Pro, Canva Edu di bawah kita. Okey, maksudnya student yang kalau dia masuk email biasa, dia akan dapat Canva yang biasa, yang basic, tetapi bila kita register student under kita, student tersebut boleh menikmati Canva Edu seperti yang kita dapatlah. Jadi design-design semua dia boleh guna ya secara percuma lah di bawah Canva Edu. Okey. So ini adalah paparan Canva. Okey. Paparan Canva. Kalau kita nak buat design, kita boleh pilih lah. Ada banyak design ataupun banyak tujuannya seperti presentation. Okey. Kita Instagram post, video, logo, poster. Okey. Ada banyak ada pelbagai pilihan infografik. Okey. Tapi pada hari ini saya nak sentuh berkaitan dengan e-book lah. Bagaimana kita nak design e-book dengan menggunakan Canva ni, di mana saya telah pun menghasilkan design, telah pun menghasilkan e-book untuk dijadikan panduan lah. Maksudnya first tu saya dah try dah. So all your design ni semua design yang saya telah buat lah, dari segi kelas, apa saja, poster, mesyuarat, presentation, saya gunakan Canva. So ni adalah salah satu e-book yang telah saya hasilkan untuk subjek calculation, subjek F&B cost control di bawah chapter 3 calculation of standardized recipe. Okey. Ini adalah antara ini adalah contoh yang telah saya hasilkan. Di mana subjek ni saya letak ni lebih kepada formula dan juga latih to be yang kita menyatakan step by step lah. Macam mana nak calculate standardized recipe untuk pelajar diploma perkhidmatan makanan amalan halal. Okey. Jadi kalau kita nak mulakan Canva, okey, kita pergi ke home, okey. Kita pilih create a design. Jadi bila create a design, kita boleh pilih kita nak buat design apa, Instagram post, presentation, video, logo dan apa sajalah. Okey, kalau untuk e-book saya menggunakan size 8.5 kali 11. Jadi adalah size A4 ataupun letter size lah. 8.5 kali 11. So this is the template. Kalau Canva basic, okey. Canva basic kita ada limitasi sebanyak 30 muka surat untuk satu account, satu dokumen. Okey. 30 muka surat. Tetapi kalau Canva Edu, kita boleh dapat lebih daripada 30 design. Jika sekiranya tuan-tuan dan puan ada Canva basic sahaja, tuan-tuan dan puan kena buat by siri lah. Maksudnya sampai 30 dia boleh limit. Lepas tu sambung lagi siri yang kedua, buat another account, another design ataupun dokumen yang lain lah. Okay. So bila kita create a new design, kita pilih 8.5 kali 11. So dekat sini kita boleh namakan e-book. Contoh F&B. Cost control. Okay. Okay, this is a design yang kita gunakan yang tak ada template. Okay, sebenarnya dekat Canva ni ada banyak template. Okay, template ni maksudnya contoh-contoh design yang diberikan oleh Canva sangat banyak dan template-template ini boleh kita pilih
dan kita gunakan sebagai panduan. Contohnya kalau kita pilih template ni, okey, kita boleh gunakan template ni tetapi kita boleh tukarlah kepada maklumat yang ingin kita letak dalam e-book tersebut. Okey. Jadi kita boleh pilih template yang telah disediakan ataupun kita boleh menggunakan template yang kosong. Okey. Boleh pilih template disediakan ataupun kita boleh pilih template yang kosong. Okey, template ni kita juga boleh search template. Contohnya template tentang komputer. Okey. Semua template yang berkaitan komputer akan disaring oleh Canva untuk kita gunakan. Ataupun template berkaitan dengan apa sajalah food. Okey. So semua template berkaitan dengan food akan disaring untuk kita pilih untuk digunakan. Okey. So ini adalah template. Yang pertama template. Okey. Tuan-tuan boleh pilih template mengikut kesesuaian topik ataupun kesesuaian subjek yang tuan-tuan dan perempuan ajar nak hasilkan tu, boleh pilih ataupun boleh mula from scratch. Okey, daripada kosong. Okey. Bila kita boleh berkosong. Okey. Yang ni adalah function upload. Okey. Upload ni kita boleh upload apa saja dokumen, infografik, okey, apa saja kita boleh upload ke dalam Canva. Contoh ni kita macam ni saya upload gambar politeknik, gambar PTSS. Okey. Kita upload, kita boleh gunakan kat sini lah. Okey. Kita boleh letak. Maksudnya kita tak semestinya kita menggunakan gambar yang diberikan ataupun yang kita boleh pilih di Canva. Kita juga boleh upload gambar yang kita nak, gambar sendirilah. Okey. Kalau kat sini foto, okey, gambar-gambar yang boleh kita letakkan di Canva seperti biasa. Okey, kita boleh pilih kita nak gambar apa. Okey, contohnya kalau gambar berkaitan dengan food, okey, macam F&B cost control, saya nak letak sebagai gambar food ya. Katakan chicken chop. So akan keluarlah chicken chop. Jadi kita boleh pilih lah ya, chicken chop yang nak gunakan. Okey. Kadang-kadang kita boleh gunakan, kita boleh pilih chicken contohnya PNG. PNG maksudnya dia hanya gambar chicken tetapi dia tak ada background kat belakang. Okey, PNG dot ya, macam gambar ayam ni. Okey. Gambar ayam ni dia tak ada background belakang. Dia hanya ayam je lah. Okey. Kalau katakan kita letak gambar yang biasa. Okey. Contoh ya, gambar pokok. Tree lah kot bahasa Inggeris. Sorry. Okey. Tree. Okey. Okey, tree. Kita dah masuk gambar ni. Okey. Kita boleh tengok kita boleh adjust efek pada gambar tersebut. Okey. Efek seperti background remover. Okey, background remover, dia akan remove background di belakang gambar tersebut. Kita tengok apa yang jadi. Jika sekali tuan-tuan dan puan nak buat sekali ataupun sambil-sambil saya tunjuk ni, mungkin boleh buka satu window untuk hasilkan ataupun untuk belajar sekali, dipersilakanlah ya. Kalau ada soalan boleh terus tanya. Okey. So ni gambar pokok yang telah kita buang background. So dia ada function efek ni untuk background remover. Okey, ataupun banyak function lain lah. Okey, filter. Okey, untuk adjust ataupun color gambar tersebut. Okey. Pilih, boleh adjust the color. Okey. Ini brightness dan sebagainya kita boleh adjust. Boleh crop. Okey, boleh flip gambar. Internet saya slow kot, dia tak berjalan. Kan? Internet slow. Okey, contoh ha. Okey. So flip gambar. Okey, boleh crop.
menggunakan ni lah. Okay, adjust dari segi brightness, nak gelapkan, nak cerahkan. Maksudnya kita boleh buat color correction pada gambar tersebut. Jika sebenarnya gambar tersebut maksudnya ada masalah dari segi lighting, dari segi kontras dia, okay, dari segi color, kita boleh buat color correction. So, ada dia punya function dekat sini. Ataupun gambar ni kita boleh transparansikan. Okay, transparansi maksudnya kurangkan dia punya, okay, sebagai background. Okay. So, saya buat transparansi, kurangkan kecerahan gambar tersebut. Okay. Boleh adjust macam-macam. Okay. So, ini adalah gambar. Okay. Okay, elemen gambar. So, kita boleh pilih lah gambar yang bersesuaian dengan topik dan gambar yang kita nak lah. Okay. Seterusnya, elemen corak bentuk. Okay. Okay, untuk kalau kita nak menghasilkan design ataupun template sendiri, kita boleh menggunakan bentuk-bentuk yang ada di ya, ada yang ni Ini boleh live kan? Letak kat telefon tekan merah kan? Minta jasa baik peserta untuk mute mikrofon. Okey kita boleh menggunakan shape ni lah. Shape bentuk-bentuk yang ada disediakan di sini. Okey. Chart. Okey, jenis-jenis chart. Ya. Gambar icon. Okey. Untuk dijadikan sebagai kita punya ni lah. Design. Okey, contohnya macam ni saya letak kita nak create kita punya design ataupun template sendiri, kita boleh menggunakan shape ni sebagai sebagai design. Contohnya saya pilih warna biru. Okey. Okey. Kita nak hasilkan border. Okey. Kita boleh saya nak kurangkan dia punya transparansi. Okey. Saya mungkin boleh tambah lagi kotak. Untuk makluman, kalau muka surat di Canva, tuan-tuan dan puan-puan kena letak secara manual. Itu antara kelemahan. Okey. Okey, letak secara manual. Kalau macam ni, saya nak letak page number, saya buat sendiri dia punya template, dan yang bagusnya dia ada line pink ni yang menunjukkan alignment. Okey. Okey, yang ni saya nak letak sebagai page number. Okey. Mungkin di sini saya nak letak sebagai tempat untuk box untuk letakkan tajuk ataupun topik. Okey. Jadi kita boleh hasilkan template kita sendiri mengikut kreativiti. Okey. Sangat mudah, sangat ringkas. Okey. Sebab bila kita contohnya macam ni, secara tak langsung line pink ni dia akan memberi guideline kepada kita untuk kita letak mengikut alignment yang kita nak. Okey. So macam ni kita boleh, kalau ni saya boleh kurangkan dia punya color transparent 77. Okey. Ini juga 77. Okey. Okey. Katakan saya nak letak warna, saya pilih warna lain. Okey. Warna merah ni sebagai background. Okey. Kod merah ni terlalu terang Okey, kod merah ni ada dekat sini. ED5F5F. Okey. Kita boleh copy paste. Contohnya kalau kita nak yang ni, mengikut kod merah ni. Jadi secara automatik kod tersebut akan pop up. Maksudnya kita boleh tahu color kod yang kita nak berdasarkan kita boleh check dekat ni lah, dekat
bahagian new color, dia ada color code. Okey. Kita boleh pilih color code yang kita nak. Okey, katakan yang ni color code dia. Copy. So untuk yang ni kita boleh pilih color code yang sama. So ni color dia. So automatic dia akan dapat color code yang sama walaupun box yang berbeza. Okey. So far ada soalan tak? Tuan-tuan dan puan ada soalan tak so far? Tak ada ya. Okey, jelas ya. So ini kita boleh design template ini menggunakan color code ni. Okey. Seterusnya kita boleh letakkan teks. Okey. Teks dia ada 3 jenis. Add a heading, ada subheading ataupun a little bit of body text. Kita boleh pilih yang mana yang bersesuaian. Okey, kalau macam ni saya tulis okey topik 1. Okey. Topik 1. Okey. Topik 1 ni saya boleh pilih font. Dan dia ada pelbagai font yang tak perlu kita download. Okey, tak perlu kita download. Contohnya kalau kita menggunakan kita design menggunakan Adobe Photoshop, kita kena download font dekat dafont.com. Contohnya macam ni. Design font yang cantik ya, ada banyak ya sebenarnya di internet dan kita boleh download secara percuma. Okey, jika kita design Canva ni, kita design e-book menggunakan Adobe Photoshop ataupun aplikasi yang lain, kita kena download font. Tetapi dekat Canva, okey, tak perlu download font sebab semua font yang menarik, yang terkini, semua ada di dalam dia punya ni lah, simpanan Canva lah. Jadi kita boleh pilih jenis font yang kita nak untuk kita gunakan. Okey. Okey. Contoh. Okey. Dan kita boleh tukar warna font. Okey. Katakan kuning. Dan kita boleh drag font tersebut. Katakan saiz terlalu besar. Sorry ya. Stop pula. Okey. Topik. Okey. Pada font ni juga kita boleh letak, kita boleh pilih sama ada nak justify ke kiri ataupun ke kanan. Ini adalah bullet. Okey, kalau kita perlukan bullet. Okey, effect. Kalau kita nak shadow, kita boleh pilih pula shadow macam mana kita nak. Berapa banyak offset, blur, direction, okey, blur, okey, transparency, okey. So boleh pilih shadow, okey, underline, okey, small ataupun ni kita boleh link kan, okey. Nanti saya tunjuk, okey. Ini adalah untuk penggunaan font lah. Okey, jika sekiranya topik 1 ni, contohnya topik 1, okey, kita nak letakkan another subheading, okey, contohnya calculation. Topik 1 tajuknya calculation of standardized recipe. Okey. Saya mungkin tukar font yang sama. Saya tukar size mungkin 20. Okey. Okey. Kalau kita salah eja pun Canva akan ada line merah ni ya. So dia akan notify kita kalau kita ada typo, salah eja. Okey. Topik 1, calculation of standardized recipe, kita boleh linkkan, groupkan. Okey. Kita groupkan. Okey, sekarang ni dah groupkan. Bila once kita dah ni, kita right click, kita groupkan. Okey, group maksudnya kalau kita gerak, dua-dua sekali akan bergerak. Okey. Okey, kalau kita gerak, dua-dua sekali akan bergerak. Tetapi, kalau lah katakan
kita tak nak, kita boleh ungroupkan semula. Ungroup maksudnya kalau kita gerak calculation, sekejap. So calculation saja yang akan bergerak. Okay. Kalau kita nak mudah, kadang-kadang kita buat, kita nak adjust. Okay. Tapi kita nak adjust, kita tak perlu nak adjust. Contoh nak letak tepi. Okay. Ini pun nak letak tepi. Okay. Kita kena gerak dua-dua sekali. Tetapi lebih mudah, kita groupkan kedua ni. Highlight, lepas tu right click. Sekejap. Okay. Kita groupkan. So kalau nak gerak, kita boleh gerak sekali. Kedua-duanya. Okay. Okay, ini font ya. Pelbagai font yang kita boleh gunakan ya. Ini dia punya ni lah. Kalau yang macam ni, yang dia letak kat set-set ni, kita boleh guna terus. Kita pilih. Okay. Sorry ya. Kita pilih exercise 1. Oh, sorry. Kalau yang macam ni, kita dah boleh pilih. Maksudnya kita hanya direct pilih design yang dia dah berikan lah, macam cream, glow. Ni semua design-design yang dia sediakan lah. Kita boleh pilih yang mana yang kita nak. So kita boleh tukarlah kepada exercise macam contoh. Okay. Semuanya bergantung kepada kreativiti lah. Okay. Dan juga susun atur pun sama. Kita boleh pilih bergantung kepada kreativiti ya. Kita nak gunakan design apa, font yang mana yang sesuai, color yang bersesuaian. Macam ni juga kita boleh tukar color ya. This one dia punya ni lah, outline dia. Okay. Dia punya stroke. Okay, boleh tukar. So ini adalah font yang kita boleh gunakan sebagai untuk kita letakkan dalam ni. Okey, dalam e-book, kalau creative e-book, kalau bezanya kalau e-book biasa, dia lebih kepada font yang sama. Maksudnya kalau kita gunakan, kalau academic e-book, kalau Arial. Okey, kalau Times New Roman, Times New Roman. Tetapi creative e-book, kebebasan untuk kita perlu kita boleh pilih font yang kita rasa sesuai, menarik dan nampak maksudnya bila pelajar ni tengok, dia akan rasa tertarik lah dengan font yang kita gunakan, dengan design. Macam yang saya gunakan, macam contoh yang saya hasilkan ni, saya menggunakan pelbagai maksudnya size font tu saya pelbagaikan ya. Saya pelbagaikan size font sebab nak memberikan nak menunjukkan penegasan. Okey, seelok-eloknya dalam satu design ataupun satu paparan, jangan menggunakan terlalu banyak jenis font. Gunakan at least 3 jenis font. Kadang-kadang font yang minimal, yang biasa itu lebih cantik, lebih menarik. Okey. Jadi kalau dekat sini saya menggunakan color, okey, untuk menunjukkan penegasan ataupun untuk kita menegaskan satu ayat ataupun perkara-perkara penting lah. Contoh macam ni, step 1 find working factor, step 2 find new ingredient weight. Okey. So ini adalah step by step. Jadi kita nak bagi nampak, kita mungkin besarkan size font. Okey. Size font yang ni lah. Okey. Salah satu kelemahan Canva lagi adalah jadual. Table macam ni. Okey. Table macam ni sebenarnya tidak ada di dalam Canva. Okey, contohnya macam ni. Canva tidak boleh keluarkan table. Okey, so far saya tak jumpa lagi table. Jadi apa yang saya boleh buat, saya snap ni saya cut daripada nota. Contohnya nota asal. Okey, ni nota asal ataupun nota biasalah ya, yang sebelum ni. Okey. Jadi saya terpaksa ambil terpaksa cut daripada sini. Lepas tu okey, dapat cut ni. Lepas tu barulah saya upload dalam media. Barulah saya masukkan ya.
Contoh okey, upload. Okey, drag masuk. So kena buat secara manual lah. Okey, macam ni. Okey, kalau nak buat daripada teks, nak buat jadual ataupun table daripada Canva ni tak ada. Itu antara kelemahan dia lah. Okey, so ini berkaitan dengan font. Okey, macam ni kita boleh letak atas box yang color. Okey, yang ni gambar ni saya menggunakan gambar PNG seperti mana yang saya tunjuk tadi. Ya, onion tu kita PNG kan, kita pilih PNG, kita akan dapat yang kosong macam ni lah. Okey, ini antara teks ataupun gambar yang boleh kita gunakan. Okey, selain daripada itu, audio ni kita tak gunalah dekat Canva untuk tujuan e-book ni, sebab e-book yang kita hasilkan ni kita akan downloadkan as a PDF dan kita akan berikan dalam PDF. Okey, tetapi sebenarnya ada persoalan daripada rakan-rakan. Dia tanya, boleh ke kalau nak letak, nak hasilkan ataupun nak letak link pada e-book. Okey, ada sesetengah apps boleh kita letak link. Okey, kalau tak silap saya InDesign. Okey, tetapi dalam Canva kita tidak boleh letak link. Ya, untuk kita pergi, maksudnya daripada link tersebut dia akan retrieve video mungkin yang kita simpan di YouTube ataupun kita simpan di Google Drive. Okey, tapi kalau dalam Canva link tidak boleh, dia tak boleh nak detect. Okey, so audio, video, dan kalau yang video ni pun sama. Okey, tetapi kalau kita nak buat poster yang kalau kita tak poster yang berkaitan dengan video, kita boleh buat poster, kita letak di social media, dia akan save as a PDF. Okey, tapi kalau yang ni kita perlu hantar menggunakan PDF, save as MP4. Tapi sebabkan e-book ni kita kena hasilkan menggunakan PDF, jadi tak perlulah letak video ataupun audio. Okey, ini contoh background. Internet slow, minta maaf ya. Dia tak pop up lagi, dia lambat sikit. Dah bawa wifi dah, bawa wifi sendiri je, slow lagi. Mungkin kalau ada soalan nak tanya, boleh teruskan tanya soalan sementara kita nak tunggu gambar ni keluar. Ada persoalan daripada para peserta? Tuan-tuan dan puan mungkin ada soalan nak ditanya. Assalamualaikum Cik Saiful. Hello, Assalamualaikum Cik Saiful. Nak tanya yang tadi, page tadi, limit dia berapa ya? Waalaikumsalam. Untuk e-book berapa? Untuk Canva ni berapa page ya? Page ni kalau kita basic kalau basic, Canva basic yang kita tak register sebagai edu, limit dia 30 page. Tapi kalau Canva edu ni, semalam saya cuba sampai 100 boleh lagi. Tapi kalau jika sekiranya kita dah ada limitasi page, kita kena buat 2 kali lah. Maksudnya kita kena buat dokumen yang kedua. Okey, dia tak ada masalah pun. Kalau 30 page pun tak ada masalah. Kalau katakan kita tak ada Canva edu, kita ada Canva basic, kita hanya boleh buat sampai 30 page. Tetapi jika design kita tu melebihi mungkin 50 page, kita buat yang kedua, dokumen yang kedua, nanti kita download. Bila kita download, kita gunakan third party apps lah, seperti contohnya I Love PDF. Kita combinekan semua gambar ni untuk jadikan satu e-book. Okey, tetapi kalau basic tu lah, untuk soalan basic tu 30 page. Tapi kalau edu lebih daripada 30 lah. Okey, nanti at the end nanti baru kita download, kita akan masukkan ke dalam I Love PDF untuk kita jadikan satu e-book ataupun kita compilekan semua untuk jadikan satu. Okey puan
Okey, terima kasih. So maksudnya kita boleh separate dua file lah kan? So, nanti kita combine dekat I Love PDF kan? Kena separate dua file. Betul. Okey, terima Kita kasih kena Cik separate dua Saiful. file. Lepas tu nanti kita combine kan. Sama. Ada soalan lain? Cik Saiful nak Okay, tanya ni background. Ya. Cik Sila. Saiful, berkaitan dengan upload tadi Ya. kita hanya boleh upload bentuk macam PDF boleh upload ke? Okey, contoh ni PDF dia tak boleh. Dia hanya boleh dalam bentuk gambar JPG, PNG, ya. PDF tak boleh. Okey. Contohnya macam saya ada dokumen calculation of 19 resipi ni dalam bentuk PDF kan. Jadi saya cuba untuk upload, tak boleh. Dia ada untuk gambar je. Yang tadi Cik Saiful tunjuk kad tu tadi maknanya dalam kan yang buat jadual tadi tu. Dia memang dalam image lah tu. Dokumen ni dalam PDF. Okey. Dokumen dalam PDF. Bila saya cut dokumen ni, dia transfer, dia jadikan sebagai bentuk image. Okey. Bentuk image. Jadi boleh download lah ke dalam Canva. Boleh upload masuk ke dalam Canva. Okey, boleh try. Okey. Cik Saiful, terima kasih. Sama. Cik Saiful. Ya. Cik Saiful. Yang bila cut tu kita kena save picture ke memang terus dia masuk dalam media upload tu? Okey, kalau komputer biasa, kalau komputer contoh kat office ni, kita pakai snipping tool. Okey. Snipping tool dia akan dia akan save as a picture lah. Hello. Fine. Hello. Okey puan kalau mungkin line puan ni tak okey. Kalau melalui komputer biasa kita gunakan snipping tool, kita boleh guna snipping tool dan kita boleh cut, dia akan save teruslah as a picture. Macam yang ni saya gunakan MacBook, dia memang sama jugalah, lebih kurang dia auto, dia akan save as a picture. Jadi bila saya snap saya cut gambar ni, dia akan automatically letak kat sini as a picture, as a JPG. Okey puan. Okey, terima kasih Cik Saiful. Okey. Sama. Okey, seterusnya background Ni background kita boleh pilih background juga Ada bunyi noise ni. Sekejap Internet slow, saya pun tak nak tarik background ni. Okey. Contoh selain daripada template selain daripada template yang disediakan, kalau kita tengok kat sini template, okey. Ada yang belum mute Okey, selain daripada template yang disediakan kat sini, kita juga boleh pilih background. Okey. Boleh pilih background mengikut kita punya ni lah, mengikut kategori yang disediakan, ataupun kita boleh type lah kita nak background apa. Okey. Contohnya macam ni. Okey, kita boleh pilih, kita klik. Sepatutnya dia akan keluar lah. Sekejap internet saya slow, tak boleh nak ni. Tak boleh nak tarik, tak nak tunjuk, slow. Okey, sorry so ni background yang saya pilih lah. Kita boleh pilih selain daripada kita menggunakan template yang disediakan, kita juga boleh pilih background yang kita nak. Okey,
tips untuk membesar, untuk enlarge ataupun besarkan gambar ataupun untuk kecilkan gambar, tips dia kena besar dan kecilkan daripada penjuru. Kita tak boleh besar ataupun kecilkan daripada kiri dan kanan. Okey, penjuru. Kalau tidak dia tak balance. Okey, tak boleh tarik sebab internet saya slow. Okey. Okey, ini boleh pilih background sendiri dan kita boleh letak, kita gabungkanlah dengan design template yang kita nak. Contohnya macam tadi. Okey. Macam ni ke? Okey. Okey. Dan boleh letak font. Okey, contohnya topik tu. Okey. Untuk makluman, kita juga boleh send backward ataupun send to back. Okey. Kalau ni macam send to back ni, sorry internet slow jadi dia lambat keluar. Okey. Okey, macam ni contoh ya. Okey. Macam ni kita boleh send to back. Kalau katakan kita nak letak kita punya font tu kat depan, kita send backward ataupun so automatically dia akan ni. Jadi apa saja bentuk, apa saja design, apa saja font yang kita gunakan, kalau kita nak letak sebagai layer by layer, kita boleh menggunakan kita right click pada design tersebut, pada font tersebut, kita boleh send backward ataupun send to back. Kita boleh right click pada shape tersebut, kita boleh bring forward ataupun send to back. So itu adalah antara yang ni lah, function ataupun fungsi yang boleh digunakan lah. Okay, dalam Canva. Okay, ada soalan tak? Sebenarnya sangat mudah. Kita seperti mana saya cakap, kalau kita guna template, kita boleh terus pilih menggunakan template. Kalau kita nak buat sendiri pun, kita boleh buat mengikut kreativiti lah. Okay, sangat mudah dan sangat cepat. Saya buat ni sekejap je. Okay, saya hasilkan ni, kalau ni sekejap je. Masuk, adjust gambar, adjust font, adjust colour, siap. Lepas tu boleh download. Okay, ada soalan tak? Ada peserta nak tanya soalan, boleh tanya soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Cik Saiful. Salam. Saya nak tanya, kalau e-book ni kita boleh juga kan? Waalaikumsalam. Kita boleh save MP3, MP4 juga kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin line Cik Saiful kot. Okey, kalau ada video, boleh dokumen dalam Canva ni kalau dia ada melibatkan video. Hello. Okey. Line lag sikit kan. Ya, Cik. Boleh sekejap Okey, dokumen dalam Canva ni kalau melibatkan video, dia automatically save as MP4. Hello. Ya. Kurang jelas lah kalau ni puan boleh type dekat chat kot. Kalau mungkin line tak Kena setting, saya pun tak pasti kat mana. Ya?
Kena setting chat untuk allow participant untuk boleh chat lah. Dekat sini participant tak boleh nak tulis dekat chat. Sebab saya tak boleh nak tulis dekat chat. Nak setting ni. Kat mana Cik Saiful? Ni chat. Nak allow chat ada. peserta untuk chat lah. Untuk kita sebab kita team dalam ni. Ni Oh, peserta. Betul. Lupa. Dekat request control apa? Dekat more action, meeting option. Boleh setkan peserta tu as a presenter. Puan, yang bertanyakan soalan mungkin boleh tanya balik soalan tersebut, Puan. Tanya dalam chat ke? Tanya kat chat ke? Okey, boleh tak kalau boleh cakap chat. Sekarang dah macam dah clear dah, boleh Puan terus tanya soalan. Okey, maksud saya kalau macam e-book ni kita boleh buat, kita boleh save as MP4. So tadi kan dia terhad ada 30 pages je kan? MP4, okey. So jadi macam mana kita nak combine nanti kalau kalau kita nak buat e-book ni, e-book kita yang MP4, macam mana kita nak combine tu? Okey, sebenarnya kalau dokumen yang ada yang ada video dalam apa, ada video dalam design, dia akan automatically save as MP4. Okey, contohnya, kita tengok satu poster. Okey. Internet slow sikit, minta maaf saya. Okey, contoh saya letak satu poster. Lepas tu kita tengok video. Contohnya saya nak buat promosi burger. Okey, saya type burger. Mungkin pelajar ada buat kelas, jadi restoran. Jadi kita waktu tu temanya burger. So kita contohnya saya masukkan burger ni. Okey. Dalam poster ni kita boleh gunakan poster ni untuk kita blast di social media. Kita blast di di Instagram, di YouTube. Okey. Contoh ni poster. Pilih satu template. Okey, template restaurant. Okey. Send backward. Sekejap Mana video tadi? Okey. Contohnya ni menu dia. Okey, promosi katakan dia jual burger kan. Okey. Contohnya ni, once ada video ni, bila kita download, dia automatically akan download as MP4. Okey, MP4. Dia suggest kita download as MP4. Kita juga boleh download as PDF standard. Kita boleh download as a GIF, JPG dalam bentuk gambar. Tapi kalau kita download dalam bentuk gambar ataupun PDF, semestinya lah burger ni tak akan bergerak lah. Kalau ni kan dia video kan. Dia video. Okey. Tapi kalau kita download as MP4, that's why dia suggest MP4. Kalau kita download as PDF ataupun JPG, burger ni atau video ni tak akan berfungsi lah. Sama juga dengan e-book tersebut. Okey. Kalau e-book tersebut, once kita ada video dekat dalam ni, okey. So automatic kita akan download as MP4. Okey. Dia akan suggestkan kita untuk download as MP4. Tapi itulah kalau kita design untuk e-book yang diminta oleh BIPD ni, kita tidak pasti sama ada dia nak dalam format apa. Format MP4 ataupun format PDF. Okey. Maksudnya kalau format PDF tak ada video lah. Okey.
Ada soalan lagi? Terima kasih Encik Saiful. Okey, sama. Contohnya macam ni macam ni saya nak letak gambar sup tapi ada tulisan. Okey, sup ni asalnya gambar dia macam ni. Okey, terang kan dia punya color. Jadi saya kurangkan transparency. Okey, untuk bagi nampak tulisan tersebut. Okey. Kebanyakan semua dah ada template jadi boleh pilih je nak yang mana. Lebih sangat-sangat mudah lah. Okey, ada soalan lain? Ada soalan lagi daripada para peserta? Ada soalan? Cuma insya-Allah hari ni kita akan dapat apa? Format e-book tu kita boleh tengoklah kehendak ataupun guideline yang telah ditetapkan oleh BIPD nak letak dia ada beberapa guideline lah. So jadi kita boleh design lah mengikut guideline yang diletakkan yang diberikan lah. Tetapi design back to basic lah, design back to your own creativity. Dia maksudnya tak tertumpu ataupun dia tak restrict. Okey, dia lebih kepada kreativiti kita, macam mana kita nak letakkan gambar. Okey, di mana kita nak letakkan gambar, kesesuaian gambar, font, color dan sebagainya. Okey, ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya rasa yang tu je kot sharing session saya pada hari ni. Sangat simple, sangat mudah. Okey, tapi itulah tuan-tuan dan puan-puan yang ada email edu boleh register Canva Edu, boleh menikmati template yang sangat banyak, yang lebih jauh lebih berbeza daripada Canva basic. Sangat mudah lah, tak perlu, maksudnya kalau katakan ada yang katakan dia tak pandai tak pandai nak design, rasanya mungkin tak kreatif, tapi dengan Canva ni lebih mudah lah. Kita boleh pilih template dan kita boleh ubah mengikut kita punya kehendak. Ya, dia ingin bertanya soalan tu. Okey, Cik Saiful, sesi bengkel, kita teruskan dengan sesi Q&A ke, Cik Saiful? Ya, boleh. Okey, so saya buka lah untuk soalan daripada peserta, kalau ada apa-apa nak tanya. Ada apa-apa persoalan lagi daripada peserta? Assalamualaikum Cik Saiful, nak tanya. Waalaikumsalam. Ya. Kalau kita save PNG dengan JPG, yang mana lebih bagus sebenarnya? Okey, PNG ni biasanya yang belakang tu kosong. Okey, saya selalu save, macam ni dia suggestkan PNG. Okey. Because dia ada high quality image. Okey. Kalau JPG ni tu small file size image. Okey, mudahnya Canva ni sebenarnya puan, Canva ni dia suggestkan kita untuk save menggunakan mengikut kesesuaian file yang kita hasilkan. Kalau macam ni, dia kata dia suggested kita untuk gunakan PNG. Okay, because of the image yang kita gunakan tu maksudnya high quality image. Kalau kita small file size image ni, bila kadang-kadang kita nak transfer ataupun kita nak upload, mungkin kualitinya tak sama, kualitinya lain. Okay, contohnya macam PDF pun ada jenis PDF standard. Okay, dia small file size multi-page document. Kalau PDF print dia high quality, multi-page document. High quality means bila kita print, dia akan jadi cantik lah. Sama juga design, kalau kita design dekat Photoshop, dia ada pilihan warna. Kita nak paparkan di social media, kita menggunakan RGB color. Okey, kalau kita maksudnya pilihan color lah di Photoshop tu.
kalau kita nak print out, dia ada color ya ataupun ada function color yang boleh kita gunakan untuk kita print out. Bila kita print, maksudnya warna tu akan dapat lebih kurang sama dan kualitinya lagi cantik. Okay. Yang bagusnya kamera inilah, dia bagi kita pilih sama ada PNG ataupun JPG. Oh, patutlah tadi yang video Cik Saiful buat tadi, dia suggest MP4 tadi kan? Betul tak yang video tadi? Ya, betul. Sebab Okey baru. betul. Okey, baru Betul. perasan. Okey. Sebab ada video, dia suggest. Jadi kita tak penting lah. Kita boleh pilih mengikut suggestion yang diberikan oleh Canva lah. Okey, baik. Terima kasih Cik Saiful. Sama. Okey, ada sebarang soalan lain dari peserta? Cik Saiful, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Saya nak tanya, yang untuk tadi kita boleh save dalam bentuk MP4 kan? Jadi jika pelajar saya buat untuk pembentangan projek, jadi kita simpan MP4 tu dalam PowerPoint lah kan? Boleh? Macam mana? Boleh. Kita boleh, bila saya dalam MP4, kita boleh, kalau PowerPoint tu kita boleh linkkan lah dengan MP4 tu. Boleh linkkan lah. Boleh linkkan. Link dalam PowerPoint tu untuk pembentangan pelajar lah kan? Betul. Boleh macam tu kan? Boleh. Okey, terima kasih. Satu lagi, bila kita buat Canva ni, bila kita buat, contohnya kita tak design, kita ubah something, dia automatically save. Okay? Automatically save dalam ni, maksudnya contohnya kalau kita log out, kita masuk, kita akan dapat benda yang sama. Jadi kita tak perlu nak save. Contohnya dinner ni, saya tukar kepada lunch. Okay? Lunch. So, dia akan save dekat ni. Saving changes dekat bahagian atas ni. Okay? So, all changes save. Lepas tu kita log out, kita masuk, kita still akan dapat lunch. Dia automatic. So, kalau ni download, macam biasalah. Download yang sama. Okey, Assalamualaikum Cik Saiful. Saya tanya soalan. Okey. Yang untuk tadi untuk kalau insert pelajar, kalau macam contoh pelajar tu dia tak ada EDU, boleh tak ada masalah ke? Gmail biasa je ke? Okey. Yang saya baru insert seorang pelajar. Okey. Menggunakan email Poly. Email EDU, email yang bukan EDU saya tak cuba lagi. Oh, maksudnya kalau macam staff bawah kita dah ada set atau bawah kita betul. adalah pms.edu pun boleh jugalah macam tu. Boleh? Boleh. pms.edu, pts.edu.my memang boleh. Okay. Boleh tunjuk step tadi tak? Dah miss sikit. Ya. Tunjuk step tadi tak yang area mana tadi? Dah miss sikit. Yang nak login as edu lah untuk edu. Wawa sekali. Tak, untuk add student edu tu. Add student. Okay, add student je. Add student, mana add student Dekat nama Cik Saiful ke? Ni. Apa dekat nama ni? Sekejap internet slow lah. Okey. Dalam ni macam kita punya macam Google Classroom. Okey, ada folder template add people group. Okey. Dekat group ni, okey, boleh create group. Kalau people ni, kita boleh add people lah. Okey, import Google Classroom. Okey, boleh import Google Classroom. Boleh masukkan ni student melalui email address. Saya baru try seorang student saya menggunakan email PTSS. Email PTSS. Jadi dia masuk, dia boleh menggunakan Canva Pro. Contohnya kalau kita kan ada projek, contohnya FYP dengan student. Okey. Kita nak student design, okey. Kita mungkin boleh add student masuk dan student tu boleh buat design dalam kita punya ni lah. Menggunakan kita punya Canva Edu.
Tapi kalau student sendiri register menggunakan Canva Edu, dia still tak dapat Canva Edu. Hanya dia boleh dijadikan sebagai di bawah pensyarah. Okey? Okey, maksudnya kalau dia dah ada account basic dia tu akan update lah, upgrade lah. Dia boleh go through pass through kita punya account. Maksudnya dia boleh masuk dalam classroom ni dan dia boleh buat design menggunakan kita punya ni lah, kita punya lecturer punya platform. Okey, terima kasih. Sama. Okey, ada sebarang persoalan lagi sebelum saya share QR code untuk CJ kehadiran lah dan borang maklum malas. Assalamualaikum. Cik Saiful. Waalaikumsalam. Dengar tak? Tadi saya miss yang awal-awal. Boleh tunjuk tak macam kita nak pilih template tu, template apa ya untuk buat e-book ni? Okey. Ambil poster ke? Saya gunakan template, saya menggunakan saiz 8.5 kali 11. Ini adalah saiz A4 ataupun letter size. 8.5 times 11. Yang ni ke maksud puan? Ya. Maksudnya kita Sebenarnya e-book ni dia terpulang, saiz dia terpulang pada kita. Nak buat saiz apa kalau kreatif e-book ni? Mungkin kita nak buat saiz half from this, mungkin nak buat, tapi biasanya buat A4 lah sebab kita nak kena masukkan banyak info. Kalau kita buat kecil nanti berpuluh-puluh pages lah pula nak kena pakai kan. Jadi yang paling sesuai kita pakai saiz A4 lah. Okey, ambil A4 document ya. Saya masukkan terus saiz 8.5 times 11 inches. 8.5 kali 11. Okey. Terima kasih. Ataupun kita boleh okey. Sama. Okay, ada soalan lain? Okey, ada soalan lagi daripada peserta? Kalau dekat ni ada juga A4 document. Kalau macam ni ada juga A4 document Tapi unit dia dalam boleh pilih sentimeter. terus dapat A4 document. Dia lah unit dalam sentimeter. Okey. Boleh guna juga. Button Cik Saiful, button share dekat sini maksudnya kita boleh share untuk design e-book dengan team kita lah kan? Share? Maksudnya share kepada classroom kita. Maksudnya macam ni kita tak bagi dalam not share kepada inilah classroom. Kalau yang ni ada ni maksudnya student kita boleh tengok kita punya design. Okey. Yang ni can edit. So copy link, berikan link pada dia orang, pada student. Okey. Okey. Ada apa-apa soalan lagi ataupun kita... Ada soalan lagi? Saya nak share QR code lah untuk kehadiran untuk hari ini. Kalau mungkin lepas ni ada apa-apa sebarang persoalan, nanti saya sharekan link ataupun QR code untuk Facebook page dan juga dalam Facebook page lah. Kalau ada masalah boleh terus bertanya di situ ke? Boleh ke Cik Saiful? Boleh. Ataupun kita dalam Telegram tu kita boleh lah nak tanya soalan, kita boleh direct ke situ lah. Saya ucapkan terima kasih lah kepada semua peserta daripada politeknik lain yang sudi untuk join sharing session yang tak seberapa ni, yang simple ni untuk mungkin sedikit sebanyak dapat membantu para pensyarah untuk menghasilkan e-book since kita punya KPI pada tahun ini di bawah e-pembelajaran, kita perlu menghasilkan e-book
Mungkin bila dah dapat guideline nanti saya rasa boleh terus buat sebab memang sangat mudah dengan menggunakan Canva, sangat cepat. Kalau boleh kita settlekan yang penting yang mudah ni dahulu sebab bukan kata e-book, kita juga ada video PDP yang banyak yang perlu kita hasilkan. Ya, setiap program ada 2. Kalau setiap penyelaras di jabatan tu dia ada banyak program, banyaklah video yang perlu dihasilkan. Ya. Ya. Okey, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cik Saiful, penceramah kita pada pagi ini. Saya rasa input daripada Cik Saiful banyaklah membantu kita untuk mencapai KPI, especially untuk di bawah unit e-learning politeknik masing-masing lah untuk menghasilkan e-book lah bagi setiap program. Okey, sebagai penutup lah saya sekejap. Okay, just reminder lah untuk program webinar anjuran e-learning PTSS yang seterusnya lah KCDOS online assessment marking pada 7/4. Seterusnya developing TNL apps using Android Studio pada 8/4. Dan kemudian aplikasi Zepeto create a 3D animation of yourself pada 14/4 dan yang terakhir pada bulan 4 alternative Microsoft Gazella and alternative of secure mobile chat apps pada 21/4. Okey, saya di sini saya kongsikan QR code lah untuk tuan-puan boleh like lah Facebook page e-learning PTSS. Apa-apa makluman video rakaman webinar pada pagi ini dan seterusnya kita akan upload dalam Facebook page ni lah untuk kalau kata nanti tuan-puan nak tengok semula kan konten webinar hari ini boleh tengok di Facebook e-learning PTSS. Dan boleh juga subscribe ke YouTube channel e-learning PTSS, boleh scan QR code di sini. Boleh subscribe, nanti video-video rakaman webinar pun kita pihak unit e-learning akan upload di channel ni lah, YouTube channel ni. Okey, ini adalah borang kehadiran ataupun sijil penyertaan untuk webinar hari ini. Tuan-puan boleh scan, isikan nama dan sebagainya lah. Untuk peserta dari luar PTSS boleh isikan nama organisasi tuan-puan di bahagian jabatan lah. Okay, di situ nanti tuan-puan diminta untuk mengisi borang maklum balas dan seterusnya akan menerima sijil kehadiran melalui email tuan-puan lah. Okay, boleh scan attendance. Scan QR code ni untuk mendapatkan sijil kehadiran khusus. Okey, sekian saya ucapkan terima kasih terutamanya kepada tuan penceramah kita Encik Saiful bin Muhammad Shuib dan semua peserta khusus webinar kita pada hari ini, pada pagi ini. So harapnya semua peserta boleh menggunakan Canva lah untuk memudahkan tugasan kita lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.